Assalamualaikum, saya Fiazan Nur Isri binti Sapinin. Saya akan memulakan pembentangan kumpulan kami dengan sedikit pengenalan tentang kaum Kadazan Dusun, di mana kaum yang menjadi kaum pilihan bagi kajian kerja khusus kumpulan kami. Pada asalnya, kaum Kadazan dan kaum Dusun merupakan dua kaum yang berasingan. Namun, terdapat banyak persamaan di antara kedua-dua kaum ini yang membawa kepada gabungan istilah baru, yaitu kaum Kadazan Dusun. Kaum ini merupakan kaum yang terbesar di Sabah yang dipanggil kaum memasok atau bermaksud orang asal Sabah. Kaum Kadazan Dusun dianggap unik karena mempunyai lebih kurang 40 etnik. Kesemua etnik ini dapat dibezakan melalui logat bahasa, sebutan, dan adat resam. Antara contoh etnik ialah Kadazan, Dusun, Murud, dan sebagainya. Kaum Kadazan Dusun mempunyai satu perayaan yang dipanggil Pesta Kaamatan atau Tadau Kaamatan. Pesta Kaamatan ini akan dirayakan pada setiap tahun pada bulan Mei. Menurut kaum Kadazan Dusun, perayaan ini dirayakan bagi mengingati sejarah Bobohizan atau yaitu menghormati semangat padi. Pada Pesta Kaamatan juga terdapat banyak pertandingan yang diadakan seperti unduk ngadau. Pertandingan unduk ngadau ini dianjurkan bertujuan untuk memuji perwakilan Humi Dandun yang rela menyerahkan dirinya untuk menyelesaikan krisis masyarakat. Kaum Kadazan Dusun masih mengamalkan nilai-nilai tradisional. Hal ini kerana kaum Kadazan Dusun masih memegang kepercayaan kepada roh leluhur, di mana yang dianggap sebagai satu keunikan bagi kaum ini. Itu sahaja dari saya, sedikit pengenalan tentang kaum Kadazan Dusun. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera semua, saya Adam Mukris, memegang nombor matriks BF2311019, akan membentangkan sorotan kajian, metodologi kajian, lokasi kajian, dan konsep teori. Jadi, untuk sorotan kajian, kami telah memilih satu kajian yaitu warisan tradisional dan kebudayaan suku kaum Dusun Ranau yang telah ditulis oleh Xiao Yendi, Azmawati Muhammad Nur, dan Awang Azman Awang Pawi. Jadi kami memilih kajian ini disebabkan kajian yang mereka lakukan adalah sama dari segi sejarah dan adat dan kebudayaan suku kaum Dusun Ranau. Dia mempunyai sedikit persamaan dari segi adat dan budaya mereka. Sebab itulah kami memilih kajian ini yang telah ditulis dalam sebuah buku yang bertajuk Warisan Tradisional dan Kebudayaan Suku Kaum Dusun Ranau. Jadi dari segi persamaan ini, ia mengkaji keistimewaan kebudayaan suku kaum yang terdapat di Sabah lah. Yang kedua, ia dapat mengenal pasti budaya serta fungsi adat yang terdapat dalam suku kaum masyarakat dusun di Sabah. Dan yang ketiga, ia juga dalam kajian ini juga ia menghuraikan budaya serta adat dengan lebih terperinci dalam masyarakat dusun di Sabah. Itu persamaan yang mereka kaji dengan kajian kami. Walau bagaimanapun, ia mempunyai sedikit perbezaan kajian kami lah. Dan antara perbezaan dia, kajian kami adalah mengkaji keistimewaan kebudayaan suku kaum utama yang di Sabah. Suku kaum utama yaitu suku kaum Kadazan Dusun. Yang kedua, mengenal pasti lebih mendalam kebudayaan suku kaum Kadazan Dusun, yaitu budaya material dan non-material serta fungsi yang terdapat dalam masyarakat suku kaum Kadazan Dusun. Yang terakhir, menghuraikan kepentingan adat dan budaya masyarakat Kadazan Dusun. Itulah perbezaan kajian yang ditulis oleh yang telah ditulis dalam kajian mereka dengan kajian kami. Jadi kajian yang ditulis oleh Syawanli, Azmawati Muhammad, dan juga Awang Azman mempunyai berkait. Dia sangat berkait dengan kajian kami, menyebabkan kami
memilih kajian ini sebagai rujukan serta sebagai panduan untuk kami melakukan kajian kami. Tetapi kami lebih memilih kepada suku kaum utama yang di Sabah, iaitu suku kaum Kadazan Dusun. Baiklah, seterusnya kita masuk ke dalam metodologi kajian. Jadi, kami telah memilih dua jenis metodologi, iaitu melalui yang pertama kajian lapangan lah. Kami telah melakukan kajian lapangan dengan melawat Heritage Village Phase 2, iaitu sebuah perkampungan masyarakat kaum Kadazan Dusun lah. Kami telah membuat kajian ini semasa Museum Festival 2023. Yang kedua, kami juga telah menggunakan sumber internet, rujukan internet lah, untuk mendapatkan maklumat tambahan untuk kajian kami. Baiklah, kita teruskan lagi dalam konsep teori budaya material dan non-material. Jadi, secara umumnya, konsep budaya material ini merujuk kepada perkara atau segala yang boleh dilihat, disentuh, atau dihasilkan oleh sesuatu kumpulan masyarakat. Ini merangkumi objek fizikal, artifak, teknologi, dan persekitaran fizikal yang dibina oleh masyarakat. Ini maksudnya perkara atau benda yang kita boleh sentuh atau kita boleh nampak depan mata, secara mata kasarnya lah. Okey, sebagai contoh, pakaian tradisional, alat pertanian, bangunan, senjata, dan alat muzik. Jadi, untuk konsep budaya bukan material, ia merujuk kepada aspek-aspek yang tidak dapat dilihat atau disentuh secara fizikal. Ia merangkumi nilai, norma, kepercayaan, mitos, simbol, dan sebagainya. Maksud dia benda yang kita tidak boleh nampak dan kita tidak boleh sentuh. Jadi sebagai contohlah agama, bahasa, norma sosial, adat istiadat, mitos, dan cerita rakyat. Baiklah, kita beralih ke lokasi kajian. Baiklah, untuk lokasi kajian, kami telah memilih negeri Sabah sebagai lokasi kajian kerana ia bertepatan dengan hasrat kami, iaitu mengkaji suku kaum utama yang di Sabah, iaitu Kadazan Dusun. Kerana seperti yang kita tahu, Kadazan Dusun adalah suku kaum etnik utama yang di Sabah. Jadi inilah sebabnya kami memilih Sabah, kerana kebanyakan penduduk Sabah adalah berbangsa Kadazan Dusun. Jadi sekian itu saja pembentangan saya. Saya serahkan kepada rakan pembentang saya. Terima kasih. Hello, saya Nurul Izzati dan saya akan membentangkan objektif kajian A untuk menerangkan konsep budaya material dan bukan material secara umum. Secara definisi, konsep budaya material melibatkan segala yang boleh dilihat, disentuh atau dihasilkan oleh suatu kumpulan masyarakat. Ini merangkumi objek fizikal, artifak, teknologi dan persekitaran fizikal yang dibina oleh masyarakat. Sebagai contoh, pakaian tradisional, alat pertanian, bangunan, senjata, alat muzik dan segala yang boleh dilihat atau disentuh. Seterusnya, konsep budaya bukan material secara definisi melibatkan aspek-aspek yang tidak dapat dilihat atau disentuh secara fizikal. Ini merangkumi nilai norma, kepercayaan, bahasa, mitos, simbol dan institusi sosial yang membentuk identiti dan corak perilaku masyarakat. Sebagai contoh agama, bahasa, norma sosial, adat istiadat, sistem nilai, mitos dan cerita rakyat. Seterusnya, hubungan konsep budaya material dan budaya bukan material. Pertama sekali, interaksi. Budaya material dan bukan material saling berinteraksi. Sebagai contoh, sebuah gereja budaya material boleh mencerminkan kepercayaan dan nilai-nilai agama budaya bukan material. Selain itu, pengaruh. Perubahan dalam budaya material seperti kemajuan teknologi boleh mempengaruhi budaya bukan material seperti perubahan nilai atau cara berfikir masyarakat. Akhir sekali, simbolisme.
Banyak objek budaya material mempunyai makna simbolik yang mendalam. Dalam konteks budaya bukan material, sebuah bendera sebagai contoh boleh mewakili identiti nasional, kebanggaan, budaya bukan material. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Madam. Nama saya Iswani Iskandar Shah. Nombor metrik BS 23110226. Seterusnya saya akan menerangkan berkenaan makanan tradisional. Jadi pada dasarnya makanan tradisional orang Kadazan Dusun adalah berasaskan dengan alam semula jadi. Maksudnya apa yang mereka tuai itu yang akan menjadi bahan untuk makanan mereka. Hal ini kerana itu adalah untuk mengeratkan hubungan dengan alam semula jadi sekaligus mengeratkan hubungan dengan Tuhan. Jadi makanan seperti linopod dan juga hinava banyak menggunakan bahan-bahan yang mereka tuai ataupun bahan-bahan yang mereka dapat jumpa dalam hutan. Sebagai contoh, mereka dapat menjumpai seperti tumbuhan-tumbuhan untuk dibuat ulam dan sebagainya. Selamat sejahtera kepada dokter. Saya akan meneruskan pembentangan bagi budaya material dalam bahagian pakaian. Yang pertama adalah pakaian tradisi yang dinamakan sinipak. Pakaian ini berasal daripada kota Belut dan dipakai oleh masyarakat Dusun Tindal. Proses penghasilannya adalah sangat kompleks dan memerlukan kesabaran yang sangat tinggi. Ia juga menggunakan kos yang tinggi kerana menggunakan peralatan yang sangat mahal. Pakaian sinipak ini mempunyai 11 jenis perhiasan. Seterusnya adalah pakaian tradisional daripada suku kaum Kadazan Penampang yang dinamakan sinuangga dan sinompukung yang dipakai oleh kaum wanita, manakala gaung yang dipakai oleh kaum lelaki. Sinuangga merupakan baju tanpa lengan, manakala sinompukung merupakan baju berlengan 3 suku. Kedua-dua baju ini dipasangkan dengan kain sarung yang dinamakan tapi. Gaung pula yang merupakan pakaian lelaki mempunyai 6 jenis perhiasan. Oke, sekarang kita beralih kepada alat muzik. Alat muzik yang pertama adalah sompoton sandat. Sompoton sandat merupakan alat muzik tradisional Kadazan Dusun. Bunyinya dihasilkan melalui hembusan atau tiupan. Alat muzik ini dikenali sebagai organ mulut dalam kalangan masyarakat Kadazan Dusun. Sompoton sandat terdiri daripada gabungan 8 batang bulu jenis sumbiling dan dimasukkan ke dalam buah labu dan dilekatkan menggunakan sopinit yang diambil daripada sarang madu lebah. Sompoton sandat ini diperbuat daripada kayu bambu untuk menghasilkan 8 tiub yang terdiri daripada tinangga, tuntutuk, rondom, baranat, monongkol, gobau, lombohon, dan suruk. Alat muzik ini adalah merupakan alat muzik yang paling terkenal di Sabah. Alat muzik yang seterusnya adalah kulintangan. Kulintangan terdiri daripada 8 sehingga 9 gong kecil yang mempunyai saiz dan bunyi yang berbeza-beza. Kulintangan diperbuat daripada tembaga dan alat muzik ini merupakan alat muzik utama bagi orang sungai. Alat muzik ini juga dipesan dari Filipina dan Brunei. Dan terakhir sekali ialah fungsi makanan tradisional. Seperti yang saya ceritakan tadi, orang Kadazan Dusun ketika perayaan mereka boleh menarik pelancong. Salah satu caranya adalah dengan variasi makanan tradisional. Orang luar akan tertarik dan akan banyak mengikuti ataupun membeli makanan yang mereka jual. Seterusnya, hidangan orang Kadazan Dusun, hidangan tradisional mereka juga banyak digunakan dalam upacara keagamaan mereka. Lepas tu, makanan tradisional mereka banyak menggunakan bahan semula jadi seperti saya katakan tadi. Ia sekaligus dapat mengeratkan hubungan dengan Tuhan. Dan untuk pengetahuan kalian, makanan tradisional mereka kebanyakannya dibuat dengan orang ramai. Hal ini juga dapat mendorong sikap kerjasama antara koloni mereka. Jadi, fungsi makanan tradisional ni merangkumi banyak aspek. Tetapi yang utama adalah memupuk sikap kerjasama.
Seterusnya, saya akan membentangkan fungsi budaya material kepada kaum kadazan dusun. Yang pertama adalah fungsi pakaian. Pakaian tradisional bukan sahaja dipakai untuk melambangkan status seseorang, tetapi ia juga berperanan dalam sambutan perayaan upacara adat. Contohnya seperti upacara perkawinan dan upacara ritual. Dalam perkawinan, pengantin mesti memakai pakaian tradisional untuk melambangkan seri dan kecantikannya. Dalam upacara ritual pula, pengamal adat yang dikenali sebagai bobolian dikehendaki memakai pakaian seperti sinipak yang dipercayai dapat menyatukan kuasa gaib dengan bobolian. Ia juga digunakan sebagai persembahan dan untuk memohon penyucian alam dari kuasa gaib dalam upacara ritual. Pakaian juga digunakan dalam pesta keamatan yang diadakan oleh kaum kadazan dusun setiap bulan Mei, dan pakaian ini dipakai oleh peserta-peserta unduk ngadau untuk memperagakan pakaian mereka mengikut daerah mereka masing-masing. Dan mereka mesti berbahasa ibunda seperti bahasa dusun, bahasa rungus untuk memperkenalkan pakaian tradisi mereka. Yang seterusnya ialah fungsi alat musik tradisional kepada kaum kadazan dusun. Alat musik digunakan untuk upacara adat dan pesta, sebagai contoh kulintangan dan sompoton. Digunakan untuk mengiringi tarian seperti tarian kaum kadazan dusun yang dinamakan sumazau, limbay, silat, dan tingkat-tingkat. Sompoton yang juga dimainkan secara hiburan persendirian atau kumpulan untuk mengiringi tarian. Pada zaman dahulu, sompoton digunakan di dalam majelis keagamaan. Namun kini, penggunaan alat musik ini sudah diperluaskan, di mana ia juga dimainkan di majelis perkawinan dan juga keramaian. Manakala kulintangan pula, ianya dimainkan dengan menyertakan alat musik yang lain seperti tawak dan bandil yang bentuknya hampir sama dengan gong. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Bibi Najiyah Hikmah binti Hamzah, nomor matriks Bibi 22110391, akan membentangkan tentang budaya bukan material bagi kaum kadazan dusun. Terdapat 3 budaya bukan material bagi kaum kadazan dusun, yaitu adat perkawinan, bahasa, dan perayaan. Bagi adat perkawinan, perkawinan dalam konteks kadazan dusun merupakan restu daripada ibu bapa dan keluarga kedua-dua pihak lelaki dan perempuan. Terdapat 4 peringkat adat perkawinan bagi suku kaum kadazan dusun, yaitu pertama, monoluku atau merisik, merupakan proses perkawinan bagi mengelakkan perkawinan yang mempunyai hubungan kekeluargaan. Proses monoluku ini penting bagi memastikan pasangan yang hendak dipinang itu bukan dalam proses risikan orang lain dan sedang dalam pertunangan. Kedua, momuhaboy atau menunang. Dalam majelis ini, rundingan adalah situasi yang sangat penting supaya persetujuan dicapai dalam perkawinan. Majelis diadakan secara tertutup dan tidak diumumkan seperti perkawinan. Terdapat 2 perkara penting yang dibincangkan semasa proses momuhaboy ini, yaitu penetapan nilai nopung atau berian dan belanja dapur semasa majelis perkawinan. Ketiga, nopung atau berian. Berian atau hantaran tradisional yang diberi oleh ibu bapa pengantin lelaki kepada ibu bapa pengantin perempuan untuk mengesahkan perkawinan mereka. Nopung ini adalah sebagai tanda bahwa pihak lelaki mengambil serius anak pihak perempuan sebagai teman hidup mereka, atau secara ringkasnya sebagai penghormatan martabat wanita yang dikahwini. Akhir sekali, monggoy hanau atau kawin. Rombongan yang menjemput pengantin perempuan diarak ke rumah pengantin lelaki. Bagi pasangan yang tinggal berdekatan, rombongan hanya dijalankan dengan berjalan kaki saja. Dalam adat Monggoy Panau tersebut, terdapat upacara polin tuhun atau mengizinkan anak gadis mereka dikahwini lelaki pilihan akan diadakan, yaitu merupakan fasa bagi melambat-lambatkan anak gadis mereka berangkat ke tempat keluarga lelaki. Upacara ini sebagai simbolik keluarganya akan berasa kehilangan anak gadisnya.
Nama saya Jen Devni, anak Colin Jackson, nama matriks BB23110436. Saya akan membentangkan budaya bukan material bagi kaum kadazan dusun yang seterusnya, iaitu bahasa dan perayaan. Untuk budaya yang pertama, iaitu bahasa, menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, bahasa merupakan kata-kata yang disusun menurut kaum di Malaysia. Bahasa yang digunakan oleh mereka adalah bahasa kadazan dusun. Ia terdiri daripada 4 subdialek, iaitu dialek kadazan pesisir pantai, dialek dusun tengah, dialek monsok dan dialek sugut kadazan. Terdapat persamaan antara satu subdialek dengan subdialek lain, tetapi terdapat perbezaan besar daripada segi fonologi, perbendaharaan kata dan sebahagian kecilnya daripada segi sintaksis pada bahagian hujung bertentangan rantaian tersebut. Beberapa usaha telah diambil untuk mengembangkan bahasa kadazan dusun. Dengan adanya pendidikan bahasa kadazan dusun di sekolah rendah kini, maka bahasa kadazan dusun ini dapat dimartabatkan dan dikekalkan serta dapat dipelihara daripada pupus. Untuk budaya material yang akhir sekali, iaitu perayaan, pesta keamatan atau tada keamatan atau dalam bahasanya sendiri adalah Magavau, merupakan upacara khas untuk menghormati Bambazon, iaitu semangat padi, yang diadakan secara tahunan di Kampung Budaya Kadazan Dusun Cultural Association KDCA Hongkot, Khoisan di Penampang. Acara yang paling ramai mendapat sambutan adalah persembahan dan pertandingan tarian Sumazau. Acara kemunca adalah Peraduan Ratu Cantik atau panggilan yang lebih dikenali ramai adalah Unduk Ngadau yang mewakili semua daerah di Sabah. Ia juga mempunyai hidangan mereka sendiri, iaitu meminum tapai atau kinomon yang merupakan arak tradisional yang juga merupakan minuman tradisi mereka diperbuat daripada beras atau ubi kayu. Peralatan seperti sumbiling, iaitu merupakan sebatang buluh kecil digunakan untuk menyedut air tapai dari tempayan besar. Singarum pula adalah gelas khas yang digunakan oleh mereka untuk minum tapai tersebut. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum doktor, saya Eva Natasha Izwa bernomor matriks BB22110241. Jadi saya akan membentangkan bahagian penutup. Sebagai kesimpulannya, masyarakat kadazan dusun di seluruh daerah di negeri Sabah mempunyai pelbagai budaya material dan non-material. Budaya ini menjadi warisan secara turun-temurun dan masih terdapat budaya yang diamalkan sehingga kini. Budaya yang telah diamalkan sejak nenek moyang tidak boleh dilupakan kerana itu merupakan identiti suatu bangsa. Saya akan menerangkan secara ringkas budaya material dan non-material. Budaya material yang pertama adalah makanan tradisional seperti hinava, bosau dan pinasakan. Bagi pakaian tradisional, sinepak dan gaung digunakan dalam upacara perkahwinan. Terakhir adalah alat muzik, yaitu sompoton dan kulintangan yang digunakan dalam upacara adat, tarian dan perayaan. Budaya non-material pula, yang pertama adalah adat perkahwinan, yaitu masyarakat ini mengamalkan adat perkahwinan secara berperingkat seperti monoluku, momuhaboy, nopung dan mongoy. Dan yang seterusnya adalah bahasa. Masyarakat ini menggunakan bahasa kadazan dusun. Terakhir adalah perayaan, yaitu masyarakat ini menyambut pesta keamatan bagi menghormati Bambazon, yaitu semangat padi. Seterusnya saya akan menjelaskan secara ringkas bagi fungsi budaya material dan non-material. Bagi budaya material, yang pertama adalah makanan tradisional berfungsi sebagai mengekalkan identiti budaya dan mengukuhkan hubungan sosial antara mereka. Yang seterusnya adalah pakaian, yaitu mencerminkan status masyarakat kadazan dusun dan digunakan dalam upacara dan perayaan tradisional. Dan yang terakhir bagi budaya material adalah alat muzik, yaitu bagi mengiringi upacara tradisional seperti tarian dan perayaan. Dan fungsi bagi budaya non-material pula, yang pertama adalah adat perkahwinan, yaitu digunakan dalam upacara keagamaan dan tradisi bagi melahirkan keluarga yang dirahmati. Yang kedua adalah bahasa kadazan dusun, yaitu menjadi alat untuk menyampaikan cerita rakyat, lagu tradisional dan pengetahuan dari satu generasi dan ke generasi yang lain. Dan yang terakhir bagi fungsi non-material adalah bagi mengingati pengorbanan dengan menyambut pesta keamatan, dan perayaan ini menjadi platform masyarakat kadazan dusun untuk memperkenalkan kaum mereka. Assalamualaikum, nama saya Nurjie Junalaika binti Heldifred. Saya akan teruskan dengan pembentangan hasil dapatan kami semasa melawati Museum Sabah.
Berikut merupakan contoh barang-barang yang berkait rapat dengan masyarakat Kadazan Dusun. Contohnya seperti bohungan, sikutan, kukurangan manuk, dan komburongo. Bohungan dan sikutan merupakan bakul sikutan yang hampir sama tetapi mempunyai fungsi yang berbeza, di mana bohungan ialah bakul pelbagai guna, manakala sikutan dihaskan untuk mengangkat kayu api dan binatang buruan. Selain itu, terdapat juga barang seperti kukurangan manuk, yaitu bakul kurungan ayam, dan komburongo yang biasanya digunakan untuk upacara ritual. Selain daripada itu, terdapat juga peralatan pertanian yang digunakan oleh masyarakat Kadazan Dusun untuk bertani seperti tangkop yang digunakan untuk menyimpan padi, karansang yang digunakan untuk mengangkat hasil pertanian, nyiru yang digunakan untuk menampi beras, dan tutubit yang digunakan untuk membuat lubang penanaman padi. Akhir sekali, masyarakat Kadazan Dusun juga kaya dengan alatan muzik. Antara alat muzik yang popular dalam kalangan masyarakat Kadazan Dusun ialah kulintangan, gabang besi, dan tongkungon. Alat muzik kulintangan dan gabang besi mempunyai fungsi yang hampir sama, yaitu dimainkan semasa majlis keramaian. Manakala alat muzik seperti tongkungon biasanya dimainkan untuk mengiringi tarian. Itu sahaja daripada saya, sekian dan terima kasih.